Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pertamanya kepada pensyarah kami iaitu Ustaz Muhammad Adli Hamid Ahmad, pensyarah bagi subjek MPU 3422 Khidmat Masyarakat 2. Saya Muhammad Farizul Haris bin Mat Khairuddin serta rakan-rakan saya pada hari ini akan membentangkan tugasan laporan yang bertajuk Khidmat Masyarakat oleh Rakyat Malaysia semasa Peraturan Kawalan Pergerakan PKP bagi mengurangkan penyebaran wabak COVID-19. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 10 orang yang diwakili oleh saya. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan rumuskan isi kandungan apa yang terdapat di dalam laporan pembintangan kami pada hari ini. Pertamanya, kita mulakan dengan pendahuluan dan seterusnya kepada statistik kes COVID-19 di Malaysia. Kes harian yang mana meliputi kes baru, kes sembuh dan kes kematian pada bulan Mac 2020 sehingga Februari 2021. Seterusnya kita pergi ke badan-badan yang memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan ketika wabak COVID-19 melanda Malaysia, yang mana meliputi 7 badan bukan kerajaan, 1 badan kerajaan, 1 individu serta 1 syarikat korporat. Jadi untuk pergi lebih lanjut, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembintangan ini. 2020 keunikan angkanya membuatkan kehadiran tahun ini dinanti-nanti penduduk sejagat. Pelbagai jangkaan luar biasa dinamakan akan berlaku menjelang tahun 2020 ketika dunia menyambut tahun baru dengan percikan bunga api di udara dengan harapan melangit. Tiada siapa tahu apa yang menanti mereka pada tahun 2020 ini. Ekonomi lumpuh, komuniti kucing kacir dan hampir 4 bilion manusia terperangkap di dalam kediaman mereka. Dan watak antagonis yang mengakibatkan segala tragedi ini dipegang oleh virus bernama novel coronavirus. Sejarah wabak coronavirus ini bermula daripada wilayah Wuhan, Hubei di China pada hujung November tahun 2019. Wabak ini bermula daripada aktiviti jual beli di pasar burung makanan laut Huanan yang menjalankan sindiket penjualan haiwan liar dan terancam secara haram. 2/3 daripada rakyat wilayah tersebut dijangkiti coronavirus yang berpunca daripada pasar malam tersebut. Penularan wabak ini yang sangat pantas memaksa kerajaan China untuk menutup wilayah tersebut serta mengarahkan perintah berkurung secara serta-merta. Pada 18 Mac 2020, Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan bahawa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri adalah perintah yang meminta semua rakyat Malaysia supaya duduk di rumah masing-masing dan tidak keluar, melainkan seorang sahaja di kalangan keluarga iaitu ketua keluarga keluar untuk membeli barang keperluan seperti makanan. Okey, melalui program-program seperti ini, masyarakat terutamanya golongan muda dapat melihat dengan jelas serta dapat menyelami isi hati serta perasaan insan yang kurang bernasib baik seperti mereka-mereka yang terjejas, di samping kita dapat menghulurkan bantuan kepada mereka. Kesimpulannya, aktiviti masyarakat ini sangat-sangat digalakkan, terutama sekali sewaktu negara kita mengalami kegawatan ekonomi pada musim COVID-19. Dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia ni, pentingnya untuk kita ni menjaga kebersamaan dalam masyarakat agar keharmonian antara agama dan bangsa yang pelbagai dapat dijaga. Bab kata pepatah Melayu, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bergerak pula kepada statistik kes COVID-19 untuk bulan Mei 2020. Pada bulan Mei 2020, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan satu perintah baru, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun dikenali sebagai PKPB. PKPB bermula pada 4 Mei 2020. Jika kita tengok, semenjak perkenalan PKPB, kes-kes baru yang dicatatkan menunjukkan corak pengurangan. Walau bagaimanapun, pada 25 Mei 2020, kes tiba-tiba meningkat secara mendadak kepada 172 kes baru yang dicatatkan pada hari tersebut. Kebanyakan kes-kes ini adalah berpunca daripada kluster depo tahanan imigresen dan melibatkan bukan warga negara Malaysia. Kebanyakan hari pada bulan Mei 2020 menunjukkan kes pulih yang dicatatkan adalah lebih banyak daripada kes baru yang dicatatkan. Kes COVID-19 pada bulan Jun dilihat terkawal dan hanya dalam jumlah 2 angka, kecuali pada 4 Jun 2020 di mana sebanyak 277 kes baru yang dilaporkan. Sekali lagi pada bulan Jun, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan satu lagi perintah baru, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau lebih dikenali sebagai PKPP. PKPP ialah fasa pemulihan rakyat dan ekonomi yang memberi lebih banyak kelonggaran berbanding PKP dan PKPB. Jika kita lihat daripada corak penurunan kes COVID-19 sepanjang bulan Jun, ini menunjukkan keberkesanan PKPP dalam membanteras penularan kes COVID-19 di Malaysia. Kes pulih yang dicatatkan pada bulan Jun juga mencatatkan angka yang memberangsangkan dan kes kematian terbanyak hanyalah sebanyak 2 kes sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afizi Bahrim bin Bahrim. Okey, jadi sehingga 31 Julai 2020 jam 12.30 hari terdapat 12 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,976 kes. Pada bulan Julai, kerajaan telah membenarkan rakyat Malaysia yang beragama Islam untuk pulang ke kampung halaman masing-masing dan menyambut perayaan Aidil Adha dengan penuh pengawalan SOP, Standard Operation
prosedur yang sangat-sangat ketat. Berbagai SOP telah diperkenalkan seperti mewajibkan penjarakan sosial di antara setiap individu di mana-mana tempat, memakai pelitup muka dan mencuci tangan dengan kerap, terutama sekali sewaktu menjalankan aktiviti-aktiviti seperti ibadah Quran ataupun solat sunat Idul Adha dan melawat rakan tetangga dan juga sanak-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Abdullah bin Roslin. Di sini kita dapat lihat graf menunjukkan jumlah kes baru pada bulan Ogos. Graf ini menunjukkan statik masih lagi di dalam 2 angka dan jumlah kes baru yang tertinggi tercatat iaitu 26 kes pada 15 Ogos. Hal ini kerana terdapat kluster baru yang dikesan iaitu kluster Salak di Kedah, kluster Tawar dan kluster Muda. Namun bermula 17 Ogos, graf menunjukkan jumlah kes baru telah menurun. Walau bagaimanapun, penurunan itu tidaklah lama. Selepas 2 hari daripada tarikh tersebut, kes baru terus bergerak naik turun tetapi tidaklah melebihi 20 kes baru sehari. Hal ini disebabkan langkah-langkah pencegahan seperti memantau dengan ketat pelaksanaan SOP dan melakukan proses sanitasi di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti berkait rapat dengan kluster tersebut. Serta KKM juga memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berterusan. Jumlah kes sembuh terbanyak pula tercatat pada 8 Ogos iaitu 47 kes sembuh. Oleh kerana catatan jumlah pesakit sembuh lebih tinggi, ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 9,054 kes iaitu 96.94% daripada jumlah keseluruhan kes pada akhir bulan Ogos. Manakala jumlah kes kematian tercatat sebanyak 1 kes sahaja pada 31 Ogos dan menyebabkan jumlah kumulatif ialah 127 kes iaitu 1.36% daripada jumlah keseluruhan kes. Namun begitu, rakyat Malaysia masih perlu patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia demi menghapuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Assalamualaikum semua, saya Umar bin Ahmad Jamil dan pada hari ini saya akan mengulaskan berkenaan statistik COVID-19 di Malaysia pada September 2020. Jadi, jika anda semua lihat pada graf September 2020, anda dapat melihat bahawa pada awal September, iaitu pada 1 September hingga 6 September, keadaan kes COVID-19 di Malaysia masih dalam keadaan terkawal dan berada di bawah 20 kes. Namun, pada 7 September, anda dapat lihat bahawa kes telah meningkat secara mendadak kepada 62 kes. Ini adalah kerana di Sabah terdapat kluster baharu yang bernama kluster Benteng LD yang telah menyumbang 50 kes daripada 62 kes. Dan pada waktu yang sama, Sabah sedang menyiap sedia untuk menghadapi PRN Sabah iaitu Pilihan Raya Negeri Sabah yang akan berlangsung pada 26 September 2020. Hal ini telah meningkatkan kerisauan rakyat Malaysia dan terutamanya Barisan Hadapan kerana khawatir bahawa kes COVID-19 akan meningkat setelah berlakunya PRN Sabah. Baiklah, seperti yang anda dapat lihat, yang dapat ini adalah graf statistik bagi bulan Oktober 2020. Berdasarkan graf statistik, kita dapat rumuskan bahawa pada bulan Oktober 2020 terdapat peningkatan yang ketara dari bulan sebelumnya, iaitu dari jumlah kes baharu harian yang semakin lama semakin meningkat, bermula dari 260 kes baharu pada 1 Oktober 2020 dan mencapai kemuncak pada 26 Oktober 2020 sebanyak 1,240 kes baharu direkodkan. Namun dari sudut positifnya, kes sembuh juga meningkat sama dari hari ke hari, yang mana pada bulan Oktober 2020 jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 11,282 kes direkodkan dan mencapai 1,000 kes sembuh tertinggi iaitu pada 31 Oktober 2020. Secara keseluruhan, sehingga 31 Oktober 2020, Sabah mencatatkan jumlah kes yang tertinggi iaitu 13,701 kes. Negeri-negeri lain yang mencatatkan lebih 1,000 kes ialah Selangor dengan 4,360 kes, Kuala Lumpur 2,991 kes, Kedah 2,080 kes dan Negeri Sembilan sebanyak 1,516 kes. Penularan kes terus merekodkan peningkatan melepasi jumlah 100 kes sehari. Justera pelaksanaan PKPB untuk mengelak pergerakan merentas daerah dan negeri adalah wajar bagi mengawal penularan jangkitan di negeri-negeri tertentu. Sepanjang tempoh pelaksanaan PKPB ini, jumlah kes baharu masih menunjukkan graf tidak sekata. Kes kematian direkodkan setiap hari dengan purata 4 kematian sehari di bulan November. Namun hal ini tidak bermakna pelaksanaan PKPB gagal kerana keberkesanannya memerlukan masa. Dapat dilihat dari graf bahawa kes pulih menunjukkan peningkatan dari 24 November hingga 26 November dengan jumlah kes pulih harian tertinggi sebanyak 2,555 kes. Seterusnya, statistik pada bulan Disember 2020. Pada awal Disember, kes baharu COVID-19 di Malaysia berada di luar kawalan yang menunjukkan kes COVID berada pada angka 4 digit. Kes baru COVID-19 kian meningkat sehingga penghujung Disember. Pada 31 Disember,
hari terakhir bagi tahun 2020, Malaysia merekodkan kes harian baharu tertinggi sepanjang pandemik COVID-19 melanda di Malaysia, iaitu sebanyak 2525 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia pada ketika itu sebanyak 113,010 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pula adalah pada 23598 kes. Duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 8 kes kematian COVID-19 pada 31 Disember yang menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 471 kes. Bergerak kepada statistik kes COVID-19 pada bulan Januari tahun 2021. Okey, seperti kita boleh lihat di statistik graf yang telah disediakan, pada bulan Januari 2021 kita dapat lihat bahawa kes baharu telah meningkat secara mendadak daripada awal bulan tersebut sehingga akhir bulan tersebut, di mana pada 1 Januari 2021 telah dicatatkan seramai 2,525 kes baharu, manakala pada hujung bulan iaitu 31 Januari 2021 telah mencatatkan seramai 5,298 kes baharu. Selain daripada itu, telah dicatatkan bahawa kes baharu yang tertinggi dalam bulan tersebut iaitu seramai 5,728 kes pada 30 Januari 2021. Manakala pada 24 Januari 2021 telah mencatatkan kes sembuh yang paling banyak dalam bulan tersebut iaitu sebanyak 4,427 kes. Selain daripada itu, kes kematian tertinggi pada bulan tersebut ialah pada 22 Januari 2021 iaitu seramai 18 kes kematian. Kes baharu yang dicatatkan sepanjang Januari 2021 merupakan kes tertinggi dalam sejarah statistik wabak COVID-19 setakat sehingga hari ini di seluruh negara. Purata kes sembuh pada bulan Februari ialah 3,834 orang, manakala purata kes positif ialah 3,064 orang. Graf menunjukkan kadar sembuh yang tinggi, iaitu 1.25 kali lebih banyak daripada kadar positif harian. Kesimpulannya, ini menunjukkan PKP dan PKPB berhasil dalam membantu mengurangkan kes positif COVID harian. Jika trend ini berkekalan, maka tidak dinafikan bahawa Malaysia mampu mengawal serta mengalahkan COVID sekali lagi. Antara organisasi yang giat membantu golongan-golongan yang kesusahan ini ialah Yayasan Food Bank Malaysia. Yayasan Food Bank Malaysia ditubuhkan untuk mengetuai dan menyelaraskan pembahagian bekalan makanan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Dalam erti kata lain, Yayasan Food Bank Malaysia akan mengumpulkan lebihan-lebihan makanan daripada penghilang, pemborong, pasar raya dan juga industri hotel, dan lebihan-lebihan makanan ini akan diagihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Yayasan Food Bank Malaysia telah membantu sebanyak 622,000 isi rumah, 77,000 pelajar, 195 universiti dan 430 peniaga. Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Yayasan Food Bank Malaysia sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini ialah mengetuai majlis penyerahan bantuan makanan kepada pemandu bas dan teksi. Majlis ini telah dirasmikan sendiri oleh Menteri Besar Selangor, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Syahri. Selain itu, Yayasan Food Bank Malaysia juga telah melancarkan program sebungkus nasi cebisan senyuman, iaitu menyumbangkan nasi lemak kepada orang awam dan juga Angkatan Pertahanan Awam. Program ini dirasmikan oleh Majlis Belia Kawasan Lembah Pantai dan Wangsa Maju. Yayasan Food Bank Malaysia juga telah bekerjasama dengan restoran Lapado untuk menyediakan makanan tengah hari kepada pejuang-pejuang Barisan Harapan di hospital sekitar kawasan Kuala Lumpur. Yayasan Food Bank Malaysia menyasarkan untuk menguruskan lebihan makanan secara sistematik dan teratur dan sekaligus mengatasi masalah pembaziran sisa makanan di Malaysia. Yayasan Food Bank Malaysia sejajar dengan namanya memberi semangat-semangat makanan sama ada dalam bentuk bantuan ataupun bentuk penghargaan. Jenis-jenis makanan yang diberikan termasuklah makanan basah, makanan kering dan juga makanan yang telah siap sedia dimasak untuk dimakan. Mereka sering bekerjasama dengan organisasi lain untuk membekalkan bekalan makanan kepada orang yang memerlukan. Yayasan Food Bank Malaysia menerima bekalan lebihan makanan daripada pelbagai sumber seperti derma, dan antara penderma bekalan makanan mereka yang tetap termasuklah Tesco, Giant, Econsave dan juga Pasar Raya Borong NSK. Yayasan Food Bank Malaysia juga sering mengunjungi kawasan-kawasan yang terkesan untuk menghulurkan bantuan makanan termasuklah kawasan terjejas dek kerana pasca banjir, rumah asnaf dan juga pusat jagaan OKU. Oleh itu, kita dapat lihat Yayasan Food Bank Malaysia ini telah berusaha untuk mengagihkan lebihan makanan yang telah mereka dapat dan mengumpul untuk diberikan kepada golongan-golongan memerlukan. Ini bukan sahaja dapat mengurangkan pembaziran sisa makanan di Malaysia, malah dapat membantu mengurangkan beban golongan orang-orang yang memerlukan dan yang terkesan kerana impak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Make-A-Wish Malaysia adalah gabungan dari Make-A-Wish International. Organisasi ini telah bermula pada tahun 2010 dan berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Sejak penubuhannya, Make-A-Wish telah menunaikan lebih daripada 600 hasrat di Malaysia. Ketika COVID-19 kian meruncing dan menuntut pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDBR, Make-A-Wish terus komited menunaikan hasrat agar mereka tidak terus tertinggi dalam pelajaran mereka. Oleh itu, Make-A-Wish telah menunaikan hasrat mereka yang mahukan kemudahan peranti sebagai persediaan PDBR ini. Pada 23 Disember 2020, Make-A-Wish telah menunaikan hasrat Amira Hazirah, pelajar berusia 17 tahun yang telah didiagnosis dengan desmoplastik small round cell tumor. Amira Hazirah berhasrat untuk memiliki komputer riba bagi membantu interaksi sosial dan akademiknya. Arif yang juga berkeinginan memiliki komputer riba menderita sakit periosteal osteosarcoma and mediastinal seminoma. Keinginan peminat Manchester United berusia 16 tahun ini telah tertangguh beberapa kali kerana dia sering keluar masuk hospital. Pasukan Make-A-Wish memutuskan untuk mengabulkan hasratnya di hospital sebagai dorongan untuk Arif. Bagi kanak-kanak yang sakit teruk dan keluar masuk hospital, tablet menjadi penghubung mereka dengan dunia luar untuk mengembalikan kilauan dalam senyuman
Sersedikan yang menanggung sakit barah tulang, Make-A-Wish telah menyampaikan tablet peribadi kepadanya pada 3 Mac 2021. Make-A-Wish memfokuskan sumbangan mereka kepada kanak-kanak dari usia 3 tahun hingga 18 tahun dari keluarga yang kurang berkemampuan yang menghadapi penyakit yang mengancam nyawa tanpa mengira bangsa, agama dan jantina. Dengan menunaikan hasrat mereka, Make-A-Wish Malaysia memberi peluang kepada kanak-kanak dan keluarga untuk meluangkan masa bersama-sama, membina memori manis dan memberi mereka harapan dan kekuatan untuk mengatasi cabaran yang dihadapi. Dengan bantuan sukarelawan dan penyokong di Malaysia dan seluruh dunia, ia adalah misi Make-A-Wish untuk memberi mereka pengalaman yang istimewa dan bermakna. Para sukarelawan telah membuatkan e-wish untuk menyinari dan menceriakan kehidupan kanak-kanak ini. Bagi kanak-kanak yang berjiwa seni, Make-A-Wish membantu seperti menghadiahkan pensil warna serta menganjurkan konsert yang indah dengan nyanyian dan tarian secara atas talian. Secara umumnya, Make-A-Wish ialah salah satu badan organisasi bukan kerajaan yang menunaikan hasrat dan memberi harapan kepada kanak-kanak. Ketika langit dunia dirasakan runtuh lantaran penyakit yang dihadapi dengan penularan COVID-19 membuatkan mereka rasa masa depan mereka semakin gelap, organisasi ini hadir bersama cahaya untuk menyinari hidup mereka semula. Diharapkan bantuan dan sumbangan yang dihulurkan kepada kanak-kanak dan keluarga mereka ini dapat meringankan beban yang dirasai. Hal ini bersesuaian dengan slogan yang dilaungkan, mengubah kehidupan satu hasrat pada satu masa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Midaman Nurzain akan menerangkan tentang sebuah kumpulan bukan kerajaan yang bernama Youth Care Malaysia. Ia merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada 12 Disember 2019 oleh pengasasnya iaitu Jabir bin Jailani Meftah. Pertubuhan ini dianggotai dengan majoriti ahlinya belia kerana Youth Care Malaysia ini bertujuan untuk melahirkan belia-belia yang berkemahiran kepimpinan dan berwibawa agar belia-belia di Malaysia sekarang dapat membantu generasi akan datang dan memberi faedah kepada negara kita. Pada 25 Julai 2020, mereka telah mengadakan satu gabungan acara kebajikan terbesar di seluruh Malaysia yang dikenali sebagai Program Simposium Kebajikan Penerimaan Digital 2020 atau lebih dikenali sebagai Virtual Symposium Pre-Loved Carnival 2020. Program ini telah mendapat sokongan yang sangat menyeluruh sehingga beberapa artis tempatan turut memberi sumbangan dan juga membantu menyebarkan maklumat tentang program mereka. Sasaran sumbangan yang diagihkan oleh Youth Care Malaysia ini semuanya disalurkan kepada keluarga-keluarga belia asnaf serta badan-badan kebajikan. Belia asnaf yang menerima bantuan tersebut terdiri daripada 637 buah keluarga asnaf dan juga 6 buah rumah badan kebajikan di seluruh semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jenis-jenis bantuan yang diberikan oleh pertubuhan ini ialah keperluan-keperluan asas seperti beras, minyak, gula dan lain-lain. Mereka juga menyumbangkan pakaian-pakaian atau barangan terpakai yang masih dalam keadaan baik serta sumbangan dana yang telah diperoleh dan dikumpulkan daripada seluruh rakyat Malaysia yang prihatin. Mereka juga mengumpulkan buku-buku pelajaran terpakai kepada anak-anak keluarga asnaf tersebut agar dapat membantu mereka mengurangkan kos pelajaran. Sebagai kesimpulannya, Youth Care Malaysia berpotensi untuk menjadi sebuah badan kebajikan bukan kerajaan yang mampu membantu belia serta rakyat Malaysia. Akhir kata, rakyat Malaysia haruslah berganding bahu bersama-sama mematuhi SOP serta membantu mana-mana pihak yang memerlukan dengan cara menyumbang ke mana-mana badan kebajikan bukan kerajaan seperti Youth Care Malaysia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizi Bahrim bin Bahrim. Jadi, saya akan membentangkan mengenai Yayasan Amal Malaysia, Amal Foundation of Malaysia ataupun dikenali sebagai Amal. Jadi, Yayasan Amal Malaysia telah ditubuhkan pada 30 Mei 2001. Sejak ditubuhkan, Amal telah menjalankan pelbagai bantuan kemanusiaan ke lebih 40 negara di benua Asia, Afrika dan Eropah. Amal turut bekerjasama dengan lebih 9 badan kemanusiaan antarabangsa, bukan sahaja di Malaysia di peringkat antarabangsa, dan telah mengasaskan bersama sebuah badan bantuan kemanusiaan antarabangsa iaitu International Federation for Relief and Development (IFRD) yang akan membantu komuniti-komuniti yang terjejas dengan bencana di serata dunia. Jadi Amal ini berkenaan dengan bantuan COVID-19 yang disalurkan oleh Amal Malaysia, pada tanggal 20 Mac, Amal telah melancarkan tabung amal COVID-19 dengan kerjasama cawangan di seluruh negeri untuk meringankan beban rakyat yang terkesan di dalam tempoh PKP ini. Tidak lupa juga bantuan untuk para frontliners yang bertugas untuk membendung penularan wabak penyakit COVID-19. Ini pada 1 April, Amal telah menggerakkan seramai 43 orang sukarelawan untuk menyampaikan bantuan kepada warga masyarakat di Magi. Dan keesokan harinya pula, mereka telah menyampaikan bantuan kepada petugas Barisan Harapan yang telah diagihkan oleh seramai 35 orang sukarelawan serta kepada mahasiswa di Institut Perguruan Magi. Jadi, Amal mempunyai sasaran untuk menjadi sebuah badan bukan kerajaan yang akan menolong masyarakat di dalam serta di luar. Jadi, ini adalah antara jenis-jenis sumbangan yang disampaikan oleh Amal Malaysia. Mereka telah menyumbang sebanyak 1,855 pek makanan kepada petugas Barisan Harapan, 1,543 sumbangan barangan asasi telah diagihkan kepada masyarakat yang terkesan, 300 tudung uniform untuk petugas Barisan Harapan hospital, 928 face shield ataupun pelindung muka, 10 set kipas dan 2 buah kanopi kepada pihak hospital dan klinik kesihatan yang memerlukan, terutamanya di kawasan Bangi .
Jadi rumusannya, usaha oleh NGO seperti Amal ini telah banyak membantu meringankan beban warga komuniti yang terjejas dengan wabak COVID-19 ini. Sukarelawan dari pelbagai latar belakang ini telah bersatu mengarah keringat untuk memastikan tiada rakyat Malaysia yang menghadapi masalah dan tidak dibantu. Perbuatan murni ini wajar dijadikan contoh buat seluruh rakyat Malaysia, dan perbuatan ini haruslah disambung dan diteruskan malah selepas habisnya pandemik COVID-19 ini. Yang seterusnya ialah Malaysian Relief Agency ataupun nama singkatnya adalah MRA. MRA merupakan salah satu daripada badan bukan kerajaan yang telah berdaftar di bawah Akta Pemegang Amanah 1992 yang bertugas sebagai satu organisasi yang menghulurkan bantuan di seluruh negara dan juga di luar negara. MRA telah berkhidmat selama 12 tahun dan telah menyalurkan bantuan di dalam dan juga luar negara. Bantuan yang disalurkan adalah dalam bentuk peralatan, pemakanan, kewangan dan lain-lain. Sebagai satu organisasi yang utamanya adalah untuk menyalurkan bantuan, maka MRA tidaklah terkecuali dalam memberi ataupun menyalurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan dalam keadaan negara yang dilanda oleh COVID-19 ini. Pada hari Selasa bertanggal 27 Oktober 2020, MRA telah mencatatkan telah memberi sumbangan sebanyak 1.5 juta ringgit sepanjang PKP yang telah dilaksanakan daripada 18 Mac 2020 kepada mereka yang memerlukan. Sumbangan yang diberikan sepanjang PKP ini yang berjumlah 1.5 juta itu adalah termasuklah 119,950 topeng muka, 12,320 pelindung muka, 1,630 suit ataupun nama lainnya PPE, 1,400 penutup kepala, 140 liter cecair basmi kuman atau nama lain sanitizer, dan 15 unit pengesahan suhu atau nama lainnya termometer kepada klinik dan hospital yang memerlukan. Selain daripada sumbangan dalam bentuk kewangan dan juga peralatan, MRA merupakan salah satu daripada badan bukan kerajaan yang pertama telah menghulurkan bantuan dari segi fizikal ataupun sukarelawan dalam membantu Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya ialah pada 27 Oktober 2020, MRA telah mengagihkan sumbangan di Sabah. Sumbangan yang telah diberikan pada tarikh ini adalah dalam bentuk peralatan bagi membantu para barisan utama, barisan hadapan dalam menjalankan tugas mereka. Sumbangan yang diberikan adalah terdiri daripada 2,000 pek makanan asas yang bernilai RM120,000, wang tunai yang berjumlah RM15,000, 9,000 pakaian PPE dan 20,000 pelitup muka yang berjumlah lebih daripada RM500,000 yang diagihkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan juga Jabatan Penjara Sabah. Kemudian adalah sumbangan yang telah dilakukan oleh MRA bekerjasama dengan Maswings dalam menghantar peralatan kesihatan dan juga perlindungan diri ke Sabah. Sumbangan yang telah diberikan melalui kerjasama antara MRA dan Maswings ni adalah telah diberikan 500 PPE, 500 pelitup muka dan juga 500 pelindung muka. Bantuan yang diberikan ini adalah untuk membantu barisan hadapan dalam melaksanakan tugas mereka. Baiklah, kita teruskan kepada bab 9, iaitu sebuah organisasi badan bukan kerajaan ataupun lebih dikenali sebagai Medical Relief Society Malaysia, Mercy Malaysia. Latar belakang adalah Persatuan Pantauan Perubatan Malaysia merupakan sebuah organisasi badan bukan kerajaan yang diwujudkan untuk memberikan bantuan perubatan, pembangunan serta kesihatan dan pada masa yang sama untuk mengurangkan risiko bencana yang dihadapi rakyat yang memerlukan bantuan dalam menghadapi krisis dan juga bukan krisis. Pada 7 April 2020 yang lalu bertempat di Kota Kinabalu, Sabah, Persatuan Pantauan Perubatan Malaysia Mercy telah hadir dalam membantu menghantar peralatan kesihatan dan juga perubatan yang mana akan digunakan oleh petugas barisan hadapan di Sabah. Dan mereka juga pada 29 April 2020 yang bertempat di Putrajaya juga telah memberikan sumbangan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Datuk Seri Dr. Chen Chow, yang mana Mercy diwakili oleh Presiden Mercy Malaysia sendiri. Baiklah, sasaran Mercy Malaysia adalah untuk memberikan bantuan yang melibatkan seluruh Malaysia yang tidak hanya memfokuskan kepada orang ramai saja, malah turut memfokuskan kepada para petugas barisan hadapan seperti kakitangan hospital dan klinik yang berhadapan masalah kekurangan peralatan perubatan dalam membantu pesakit yang dijangkiti virus COVID-19 dan juga pesakit lain. Sejenis sumbangan yang telah diberikan oleh Malaysia adalah setakat 31 Mac 2020 sahaja telah Mercy Malaysia telah mengagihkan 173,000 unit penutup hidung, mulut, 4,120 penutup muka, 10,664 unit pek makanan, 5,108 unit cecair pembasmi kuman, 18,821 unit kelengkapan kesihatan, 9 unit kotak innovator, 2,100 unit gown isolation, 125,000 unit sarung tangan medical, 12 unit mesin jahit, 1,960 unit penutup kasut dan juga 58 unit termometer dan 5,405 unit suit Tyvek ke seluruh Malaysia saja. Rumusan yang dapat buat adalah, walaupun Mercy Malaysia merupakan badan bukan kerajaan hanya bergantung pada bantuan kewangan daripada pihak-pihak seperti individu, syarikat korporat dan lain-lain yang berhati menyalurkan sumbangan, namun Mercy Malaysia sentiasa komited dalam membantu menyalurkan bantuan tanpa mengira umur, bangsa maupun agama. Sejak perempuan Mercy Malaysia lagi, sudah pasti ramai insan serta keluarga yang telah memperoleh bantuan dalam meringankan beban mereka dalam menghadapi cabaran serta permasalahan yang dihadapi. Akhir kata, tenaga mereka harus dipuji dan jadikan teladan masyarakat Malaysia yang mana mereka melakukan kerja dan bantuan secara sukarela dan atas dasar kemanusiaan. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh saudari Heliza Helmi.
Heliza serta pasukan MAPIM telah menubuhkan akaun sebagai tabung bantuan sumbangan untuk mereka menjalankan misi-misi bantuan yang dikenal sebagai dari rumah untuk rumah. Pada Mac 2020, beliau dan juga pasangan MAPIM telah mengagihkan 10,000 pack makanan kepada petugas kesihatan yang menguruskan pesakit COVID-19, anggota polis yang bertugas di lapangan serta anggota rela dan juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta 1,000 kotak bantuan makanan kepada asnaf yang diagihkan setiap hari secara berterusan. Selain itu, beliau juga telah membantu dalam menghasilkan PPE untuk diberikan kepada frontliners dan juga pada masa sama telah membuat kutipan sumbangan menerusi akaun Yayasan My Prihatin. Beliau juga telah melancarkan misi bantuan kecemasan banjir dan mengaktifkan Emergency Response Task untuk menyelia perkembangan mengurus bantuan semasa dan juga pasal banjir di beberapa negeri yang terkesan turut dengan banjir. Misi tersebut dimulakan dengan misi khas helikopter bagi meninjau dan menghantar bantuan ke kawasan-kawasan pedalaman. Tujuan utama Heliza Halmi bagi aktif dalam aktiviti kemasyarakatan adalah untuk mengurangkan penderitaan dan juga kesengsaraan yang menimpa masyarakat. Beliau pernah memberitahu bahawa sepanjang bulan Ramadan tahun tersebut, aktiviti kerjaya seni telah dikurangkan. Hal ini kerana beliau banyak terlibat dengan kerja-kerja amal seperti terlibat dalam program sebarkan kasih sayang di bawah NGO Muslim Camp. Baginya, tidak hanya masyarakat biasa, golongan selebriti juga perlu berganding bahu dalam membantu mengurangkan penderitaan dan kesengsaraan yang menimpa masyarakat pada masa kini. Sekian sahaja pembentangan saya berkenaan dengan sumbangan yang telah diberikan oleh Heliza Halmi dalam sepanjang musim COVID-19. Jadi, Lembaga Zakat Selangor atau lebih dikenali sebagai LZS telah ditubuhkan 20 tahun lalu. Sebagai institusi zakat yang amanah, Lembaga Zakat Selangor terus komited menguruskan dan memanfaatkan potensi kutipan zakat serta memastikan pengagihan zakat sampai kepada orang yang benar-benar memerlukannya. Dengan moto menerajui perubahan, Lembaga Zakat Selangor terus komited untuk memberi layanan yang terbaik kepada para pelanggannya, iaitu pembayar dan penerima zakat. Dan apabila COVID-19 telah melanda Malaysia, Lembaga Zakat Selangor telah bertungkus lumus untuk memberi bantuan dan pertolongan kepada rakyat Selangor yang telah terkesan daripada COVID-19 dan yang sedang menghadapi kesusahan. Dan jika kita lihat pada Mac 2020, Lembaga Zakat Selangor telah memberi bantuan kepada sebanyak 29,000 penerima layak. Dan bantuan ini telah dikreditkan terus ke bank akaun masing-masing. Pada 12 Februari 2021, di mana Lembaga Zakat Selangor telah menyantuni petugas-petugas barisan hadapan di Hospital Sungai Buloh dan Hospital Selayang dan mereka telah memberi sebanyak 1,250 orang pack makanan dari makan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Bantuan ini adalah untuk menunjukkan penghargaan dan sokongan terhadap petugas barisan hadapan agar mereka sentiasa bersemangat untuk terus melawan COVID-19 di Malaysia. Individu yang telah memberi maklumat kepada Lembaga Zakat Selangor bahawa terdapat keluarga-keluarga yang telah terputus bekalan makanan kerana tidak dapat membeli barang keperluan kerana terpaksa menjalani kuarantin di rumah. Lembaga Zakat Selangor dengan cepatnya telah bertindak dan menolong keluarga-keluarga tersebut dengan memberi bantuan bekalan makanan sepanjang mereka berkuarantin. Atas faktor keprihatinan Lembaga Zakat Selangor, Lembaga Zakat Selangor telah menawarkan kepada individu-individu yang termasuk dalam golongan 8 asnaf yang layak menerima zakat untuk membayar rumah sewa bagi mereka untuk mereka berteduh. Jadi, sebagai penutup, apabila kita lihat di sosial media, kita lihat bahawa terdapat segelintir rakyat Malaysia yang telah mencaci dan merendah-rendahkan perbadanan kerajaan seperti Lembaga Zakat Selangor, sedangkan mereka telah menunaikan tanggungjawab mereka dengan sebaiknya. Jadi, Lembaga Zakat Selangor akan terus komited untuk membantu golongan-golongan asnaf dan barisan hadapan bagi meringankan beban yang mereka sedang hadapi di kala COVID-19 melanda Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Abdullah bin Roslin. Baik, tidak terasing lagi dengan logo ini, iaitu Nestle Malaysia. Nestle merupakan pengeluar makanan dan minuman terbesar di dunia. Nestle juga tidak terkecuali dalam membantu rakyat Malaysia ketika negara diserangi wabak COVID-19. Nestle telah memberikan sumbangan sebanyak 15 juta ringgit Malaysia melalui Nestle Cash. Saya telah membuat sedikit peta ringkas untuk menerangkan jenis sumbangan syarikat Nestle yang diberikan kepada rakyat Malaysia yang memerlukan. Baik, yang pertama kita dapat lihat ialah wang tunai. Melalui fasa pertama, inisiatif Nestle Cash, pihak Nestle menyahut seruan Respons Malaysia dan berganding bahu dengan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia iaitu PBSM bagi menghulurkan sumbangan tunai berjumlah 1 juta ringgit Malaysia. Yang kedua, kita dapat lihat di sini sumbangan produk makanan dan minuman Nestle. Sumbangan sebanyak RM600,000 juga diberikan bagi tujuan pengedaran 10,000 bungkusan makanan Nestle Family kepada masyarakat yang terkesan menerusi rangkaian PBSM dan rakan badan bukan kerajaan iaitu NGO di seluruh negara. Nestle telah menyalurkan lebih RM500,000 untuk sumbangan produk makanan dan minuman kepada petugas barisan hadapan seperti di hospital, pusat kuarantin dan juga penuntut universiti menerusi Yayasan Food Bank Malaysia. Yang ketiga ialah kita dapat lihat di sini peluang pekerjaan pun telah disediakan oleh syarikat Nestle.
Jenama ikonik seperti Milo, Maggi dan Nescafe akan menerusui inisiatif bagi mewujudkan peluang pekerjaan buat B40 selain memberi sokongan kepada pembekal dan penjual tempatan dalam rantaian nilai Nestle yang terjejas bagi memastikan mereka dapat mengekalkan kesinambungan perniagaan semasa penularan wabak COVID-19. Yang terakhir di sini kita dapat lihat melalui peta ringkas ini, Nestle juga menyediakan stesen transit kuarantin. Nestle Malaysia Berhad hari ini telah melancarkan stesen transit kuarantin Nestle di Hotel Pegasus di sini bagi menyokong usaha Kementerian Kesihatan dalam mengendalikan kontak rapat pesakit yang memerlukan kuarantin kendiri. Untuk akhirnya, Nestle adalah salah satu syarikat pembekal makanan yang besar dan dikenali seluruh dunia juga menjaga kebajikan dan prihatin terhadap urusan-urusan kehidupan masyarakat umum. Di antara peribahasa Melayu yang dapat dikaitkan dengan sumbangan kepada masyarakat Malaysia ini iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Begitulah peribahasa yang kita dapat kaitkan dengan syarikat Nestle ini. Nestle juga menghulurkan bantuan kepada Barisan Harapan Negara yang bertukus lumus memerangi wabak COVID-19 yang sedang melanda Malaysia sekarang dan membantu golongan yang kurang berkemampuan. Pada tahun 2020, kes harian tertinggi dicatatkan tidaklah melebihi 3 angka sepanjang tahun 2020 itu. Kes kumulatif juga dilihat rendah berbanding negara di Asia Tenggara di sekeliling kita. Terdapat beberapa kluster utama seperti kluster tablik, namun kecekapan petugas Barisan Harapan telah berjaya mengawal daripada kluster itu merebak dan juga Berita Kolom Gerakan telah memastikan kluster itu tidak menjangkiti dan tidak memasuki di komuniti. Namun pada tahun 2021 kes dilihat menjadi lebih banyak berbanding tahun sebelumnya. Kes sembuh sedikit melonjak apabila kes kumulatif kes bertambah sehingga kes sembuh menjadi lebih tinggi berbanding kes harian. Pada tahun 2021 pula, kes harian tampak lebih tinggi daripada kes sembuh kerana peningkatan kes yang mendadak. Jadi kes kematian pada tahun 2020 juga dilihat sangatlah minimal iaitu tidak mencapai 2 angka setiap hari, hanya 1 angka. Manakala tahun 2021 kes kematian dilihat melonjak dengan agak drastik. Jumlah kumulatif kes turut melonjak ke 4 kes sehari-hari, iaitu lebih 5,000 kes dicatatkan pada tahun 2021. Dapat disimpulkan bahawa kelekaan seluruh penduduk Malaysia, rakyat maupun pemimpin telah menyebabkan wabak COVID-19 berpanjangan di Malaysia. Jika dilihat pada bulan Julai dan Ogos 2020, kelihatan kita sangat hampir untuk menjadi negara bebas COVID-19. Namun akibat kedegilan ahli politik yang meletakkan kepentingan politik dan kuasa memimpin sebagai keutamaan dan bukannya kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat, telah pilihan raya negeri Sabah telah dijalankan di mana ramai yang dijangkiti dan kes-kes telah merebak ke komuniti dan kes di Sabah itu telah dibawa kembali ke Semenanjung dan para menteri dan siapa saja yang datang dari Sabah tidak perlu dikuarantin, menyebabkan kes-kes tersebar lebih banyak dan meninggalkan kita di situasi yang kita hadapi hari ini. Kita berdoa kepada Allah supaya kita dibebaskan daripada bencana COVID-19. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.